Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Shah daripada kelas STS 1B bersama dua orang rakan saya iaitu Abdul Aziz dan Ashraf akan menjelaskan 3 perindustrian di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Abdul Razak dari kelas STS 1B. Hai, nama saya Muhammad Ashraf bin Amiruddin dari STS 1B. Saya akan menjelaskan perindustrian berat. Industri berat tidak mempunyai masa yang tetap berbanding industri ringan. Ia boleh bermaksud pengeluaran produk yang sama ada berat dalam berat atau dalam proses yang membawa kepada pengeluaran mereka. Secara umum, ia adalah satu istilah yang popular digunakan dalam kebanyakan firma Jepun dan Korea yang bermaksud pembinaan bagi projek-projek besar. Contoh projek termasuk pembinaan bangunan-bangunan besar, logik kimia, roket dan juga termasuk pengeluaran peralatan pembinaan seperti kren dan jentolak. Selain itu, projek-projek industri berat dapat diumumkan sebagai lebih modal intensif atau yang memerlukan lebih besar atau lebih maju sumber kemudahan atau pengurusan. Banyak syarikat Asia Timur bergantung kepada industri berat sebagai sebahagian daripada keseluruhan ekonomi mereka. Antara syarikat-syarikat Jepun dan Korea dengan industri berat dalam namanya, banyak juga pengeluar angkasa produk dan peralatan senjata pertahanan bersama-sama dengan menjadi kontraktor pertahanan kepada kerajaan masing-masing seperti Jepun, Fuji Heavy Industry dan Korea Hyundai Rotem sebagai sebuah projek bersama Hyundai Heavy Industry dan Daewoo Heavy Industry. Industri berat juga kadang-kadang penamaan khas tempatan zon undang-undang. Perindustrian ringan. Industri ringan biasanya kekurangan intensif modal daripada industri berat dan lebih berorientasikan pengguna daripada berorientasikan perniagaan, iaitu produk industri yang paling ringan dihasilkan untuk pengguna akhir dan bukannya sebagai perantaraan untuk digunakan oleh industri-industri lain. Kemudahan industri ringan biasanya mempunyai kurang kesan alam daripada pihak yang berkaitan dengan industri berat dan zon undang-undang adalah lebih cenderung untuk menggunakan industri ringan berhampiran kawasan kediaman. Ia adalah pengeluaran barang-barang pengguna yang kecil. Industri pelancongan di Malaysia telah dikenal pasti sebagai pendorong utama di dalam sektor perkhidmatan. Sektor pelancongan telah mengambil peranan yang lebih besar dalam merangsangkan ekonomi dalam tempoh rancangan Malaysia ke-8. Teras keseluruhan dasar dalam sektor pelancongan ialah untuk mencapai pertumbuhan pelancongan yang mampan bagi merealisasikan potensi pekerjaan yang banyak dan kesan penjanaan pendapatan di tahap negara, negeri dan kawasan tempatan. Menurut Unit Perancangan Ekonomi 2016, di dalam laman rasmi berkenaan telah menyatakan satu pendekatan holistik dan bersepadu yang memberi pengaruh ke atas inovasi dan daya tenaga sektor swasta, layanan baik, sopan santun dan kesedaran sivik orang awam, dan juga sokongan dari kerajaan adalah amat perlu untuk menaikkan industri pelancongan ke tahap pencapaian yang lebih tinggi. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejat, cair dan gas. Ia merujuk kepada pencemaran jasad air, tasik, sungai, lautan, aquifer dan air bawah tanah. Biasanya akibat kegiatan manusia dalam banyak kes, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan air kumbahan kepada jasad air tanpa rawatan mencukupi. Pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Contohnya, jika orang dihilir menggunakan air sungai yang tercemar, orang yang sama itu minum atau mandi, ia juga boleh menyebabkan penggunaan air yang seperti yang lain. Jadi, akhir kata banyak sekarang pencemaran air. Jadi, saya harus sepakat bersama kumpulan saya, jagalah air di sungai kita, air sungai atau air laut, supaya kita dapat menggunakan air yang bersih dan tidak terjadi masalah kesihatan. Pencemaran air mempengaruhi seluruh biosfera, tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut, serta organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada airnya. Kesannya boleh merosakkan bukan sahaja kepada spesies individu tetapi juga kepada komuniti biologi semula jadi. Sumber-sumber pencemaran air boleh dikumpulkan dalam sumber-sumber titik. Sumber-sumber bukan titik iaitu meresap dan pencemaran air bawah tanah. Bahan pencemar yang membawa kepada pencemaran air termasuk spektrum bahan kimia, patogen dan perubahan fizikal yang meluas seperti suhu tinggi. Pengukuran pencemaran air dijalankan dengan menganalisis
sampel air dengan ujian fizikal, kimia dan biologi. Kawalan pencemaran air boleh dicapai dengan rawatan air sisa yang sesuai. Ini termasuk rawatan air sisa kumbahan dan perindustrian. Menyediakan perkhidmatan sanitasi yang dikendalikan dengan selamat untuk orang yang tidak mempunyai akses. Rawatan air sisa pertanian, hakisan dan kawalan sedimen dari tapak pembinaan dan mengawal air larian bandar, iaitu air hujan.